Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak bincang soalan trial untuk daerah Kuantan, Kuantan Pahang untuk tahun 2021. Okey, trial SPM untuk tajuk silibus KSSM lah. Okey, soalan pertama, ungkapkan 4763.5 dalam bentuk piawai. So, bila bentuk piawai, kita gerakkan sampai dia satu digit saja. Gerakkan titik perpuluhan 1, 2, 3 kat sini. So, dia akan jadi kuasa dia ialah kuasa 10 kuasa 3. So, ni jawapan dia. Tapi, kalau confused, jangan bazirkan markah tersebut. Okey, maksud saya, tekan mode sampai jumpa ACI. Tekan nombor 2. Tengok dekat sini, ada berapa digit? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit. So, dia tanya 0 hingga 9. Tekan sahaja 5. Kemudian, kita masukkan balik nombor ni. Masukkan sahaja balik 4763.5. Tekan sama dengan. Terus keluar jawapannya. Kalau confused, jangan bazirkan markah yang kita memang dah dapat tu. Guna kalkulator sahaja. Okay, soalan nombor 2. Suzy mempunyai 463 kg tepung. Dia menggunakan 50% daripada tepung itu untuk membuat kek. Baki tepung dibahagikan sama banyak ke dalam 4 beg. Cari jisim dalam gram tepung bagi setiap beg. Okey, asalnya dia ada 463 kg. Lepas tu dia guna 55%. Baki dia, so kita carilah baki dia. Baki dia berapa? Adalah 100% tolak dengan 55%. So, dapat 45%. 100 tolak 55 dapatlah 45. Okey, kemudian baki dia berapa kilogram? Tapi dia nak tanya dalam gram. So, 45 per dengan 100 darab dengan 463. Tapi ni kilogram. Nak tukar dalam gram, tambah 30,000. Okey. So, berapa dapat jawapan ni? Dapat jawapan 45 bahagi dengan 100 darab dengan 463,000. Sama dengan. So, yang ni. Tapi dia bahagi dalam 4 beg. Bahagi dengan 4. So, ni adalah jawapan dia. 5.2088 darab 10 kuasa 4 ni. Kuasa ni penting. Kuasa 4. Kuasa 4. Habis kenapa macam tak sama je? Oh, sebabnya dekat sini kita boleh setting balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. So, maksudnya dekat mode tadi, ACI, dia tanya 0 hingga 9, kita tekan 6. Kan sama dah tu. So, jawapan kita ialah B. Nombor 3. Nyatakan nilai bagi digit yang bergaris dalam asas 10 bagi nombor di atas. Okey, kita nak tahu digit yang ni. Daripada belakang, kuasanya kuasa 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ini digit ni kuasa 5. 1 darab 2 kuasa 5. Okey, ni macam mana nak buang ni? Tekan shift mode. Nombor 3 sama dengan. Okey, 1 darab dengan 2 kuasa. Mana kuasa ni Yang ada simbol ni kuasa. Okey, sorry. 1 kali 2 kuasa 5. So, dapatlah 32. So, jawapan kita ialah B. Nombor 4. Antara berikut yang manakah betul? Yang mana satu betul ni? Simbol ni, apa maksud simbol ini? Simbol ini maksudnya kecil. Betul tak? 104 asas 10 lebih kecil daripada 125 asas 8. Bila asas dia tak sama, kita tak boleh nak bezakan. Mana nak tahu besar kecil? Okey, apa nak buat? Kita tukar dia dalam asas yang sama. Tapi kat sini sebenarnya asas 8, awak boleh terus guna kalkulator sahaja. Nak tukar kepada asas 10. Tekan mode sampai jumpa base. Tekan nombor 3. Okey, dekat tepi ni ditulis D. Kalau D tu maksudnya DEC. Maksudnya asas 10.
Bila tekan bin, dia dekat kalkulator tepi dia tulis B. Dia adalah bin. Ini ialah asas 2. Sini, yang warna hijau ni, perkataan ni hijau tu, dia simbol dia O dekat sini. Dia sebenarnya ialah OCT sama dengan asas 8. Tu dia punya basic dalam kalkulator dia lah. Simbol-simbolnya. Okey, kalau tak ingat simbol yang ni, macam ni kecil ke, macam ni kecil. So, tandakan satu garis di hadapannya. So, simbol macam ni kecil. Yang ni B, besar. Okey. So, kita nak tahu 125 ni semua dekat nombor belakang ni kita tukar dulu dalam asas 10. Setting dulu dalam asas 8. 125. Tekan sama dengan nak tukar asas 10 diisi. Tekan diisi. So 85 dalam asas 10. Tukar balik dalam OCT. Masukkan 135. Tekan sama dengan tekan diisi 93. Kemudian kita masukkan OCT balik 150. Sama dengan tekan diisi 104 dan juga 155 sama dengan tukar diisi 109. Okey, yang mana satu yang betul? 104 lebih kecil daripada 85. Salah. Ni pun ni. Ni kecil daripada ni. Salah. Ni sama. Salah. So, jawapan yang betul ialah D. Nombor 4 jawapannya ialah D. Okey, seterusnya. Soalan nombor 5. Untuk soalan nombor 5, di dalam sebuah tangki terdapat 40 liter larutan. Okey, kita bayangkan tangki ada dalam ni adalah 40 liter larutan. Mempunyai 20% peluntur dan selebihnya air. Dalam ni katakan dia campur 20% peluntur. Maknanya selebihnya air. Okey, maksudnya berapa dia punya peluntur, berapa air? Maksudnya 20% daripada 40. So kita kira, ni tekan shift mode nombor 3 sama dengan tu reset balik So 20% darab dengan 40. So, peluntur sebenarnya ada 8 liter. 8 liter adalah peluntur. Maksudnya, balance lagi 32 liter adalah air. Okey, yang awal-awal. Okey, peluntur ditambah ke dalam larutan tersebut untuk menjadikannya 50% larutan peluntur. Okay, asal-asal je ada 8 liter sahaja peluntur, 32 liter air. Kemudian dia nak tambah peluntur supaya nanti 50% dia menjadi larutannya 50% larutan air. Okey. So macam mana nak buat? 8 pada asalnya kita nak tambah, tak tahu kita nak tambah berapa lagi dia punya peluntur per dengan 40 larutan air dalam ni tambah dengan X darab dengan 100% akan dapat 50% larutannya adalah peluntur. 50% larutan peluntur. So kita cari nilai X. Okey. So kita cari, kita akan buatlah. Tak muat pula ruangan saya 8 tambah X per dengan 40 tambah X sama dengan 1/2. Kita darab silangkan dia. Ni darab sini, yang ni darab sini. So, jadi 16 tambah 2X sama dengan 40 tambah X. So, kita akan dapat X ni bawa sini. So, jadi X sama dengan 40 tolak 16. Akan dapat 24. 23, 4 betul 24. Okey, so sekarang larutan dalam ini sekarang dah pun ada 32. Ni kalau kita tambah dengan 24 kan, 8 tambah 24
8 tambah 24 per dengan 40 tambah 24. Sekarang yang 50% tu sekarang kita dah pun ada 32 liter peluntur. Ini ialah peluntur per dengan 64 peluntur tambah dengan air. Lepas tu sekarang dia nak tambah pula jumlah air. Dia nak tambah air supaya larutan tu jadi 20% larutan peluntur. Okey, so macam mana? Sekarang kita dah ada 32 liter peluntur. Bahagi dengan 64 air. Kita nak tambah lagi dengan air tu tak tahu berapa. Kita letak Y lah. Tadi kita dah guna X. Darab 100 sama dengan 20%. Kan? So kita nak cari nilai Y tu berapa. So 32 per 64 tambah Y sama dengan 20%. So kita akan dapat, dah tak muat, 32 per dengan 64 tambah Y sama dengan 1/5. Kita darab silangkan dia. So kita akan dapat 160 sama dengan 64 tambah Y. So 160 tolak dengan 64 dapatlah Y. 160 tolak 64 berapa? 160 tolak 64. So dapatlah 96. Y sama dengan 96. So jawapan kita ialah B. Panjang sikit jalan kerja dia. Mula-mula kita cari dulu berapa liter air. Lepas tu jikalau kita ditambahkan 50% berapa peluntur yang perlu ditambah. Lepas tu kita tambah pula air untuk jadikan dia jadi 20% semula. Okey. Ni dah tak nampak. Saya padamkan sikit kawasan tersebut. Ni saya padamkan sikit. Dah tak nampak kawasan saya. Okey. Nombor 6. Darjah 1 KLM ialah garis lurus dan NKL ialah satu segitiga sama sisi. Penting untuk baca supaya kita tahu. NKL segitiga sama sisi. Sama sisi maksudnya semua sisinya sama. Iaitu 60 darjah. So sini sampai sini 60 darjah. So kita terus automatik tahu balance dekat sini berapa. Balance dekat situ ialah 72 tolak dengan 60. Akan dapat 12 darjah yang kecil ni. Okey, lepas tu soalan tanya apa? Cari nilai P. P mana? Sini. Oh, sebenarnya 12 tak boleh cari pun tak apa. Kelang kabut. Sini 72. Sini ialah 60 darjah. So kita tengok segitiga ni. Segitiga ni kita akan dapat 180. So, P sama dengan 180 tolak dengan 60. Tolak dengan sini ialah 72 darjah. So, berapa dapat? 180 tolak dengan 60 tolak 72. Akan dapat 48. Ada tak jawapan 48? Ada. C jawapannya. Seterusnya, soalan nombor 7. Dalam rajah 2, menunjukkan sebuah pentagon sekata. Dia kata pentagon sekata, maksudnya sudut dia sama panjang, sama besar, sisinya sama panjang. E, F, G, H, I. Kalau terus hafal pun dah boleh. Ini ialah 108 darjah. J, GI. Mana JGI? JGI dan IK, H ialah garis lurus. Cari nilai X tambah Y. Okey, tahu X tambah Y. Alright. So, macam mana nak buat? Kita tengok ini 108. So, dekat sini pun 108. Ni segi pentagon. Pentagon dia samalah ni. Sama ni. Sama panjang pentagon sekata. Alright. So, dekat sini kita boleh cari nilai di sini. Katakan saya labelkan A dekat situ. Maksudnya sini juga A sebab jadi segitiga sama kaki. So, A tu macam nak cari? 180 tolak dengan 108 bahagi dengan 2 sebab ada 2 yang sama dekat situ. 180 tolak 108
dapat 72 bahagi dengan 2. Perhatikan cara saya guna kalkulator. Tekan satu persatu. Jangan salah. Okey, so A ni ialah 36. Jadi, macam mana nak cari X? Daripada sini sampai sini ialah 108. Nak cari X dekat situ ialah 108 tolak dengan 36. So, 108 tolak 36 akan dapat 72 darjah. So, X ni kita dah tahu nilai X ialah 72 darjah. Macam mana nak cari nilai Y? Kita guna segitiga ni. Okey, saya warnakan sikit. Besarnya. Kecilkan sikit. Besar now. Ni segitiga ni. Alright. Jadi kita dah nampak dekat sini nilainya 30. Dekat sini ialah 36. So nak cari Y di sini. So Y itu sebenarnya 180 satu segitiga tolak yang sudut-sudut yang telah pun diketahui. So, kita dapat 180 tolak 30 tolak 36. Akan dapat 114 darjah. So, kita dah tahu X 72, Y 114. Tambahkan sahaja. Akan dapat 186. Ada tak? Ada. So, jawapan kita ialah D. Nombor 7 jawapannya ialah D. Okey, teruskan nombor 8. Rajah 3 menunjukkan sebuah segitiga. Segi 4 sama. Segi 4 sama maksudnya semuanya sama. Segi 4 sama. Kalau tak, dipanggil segi 4 tepat. PQ, PRTU dan Q dan S masing-masing merupakan titik tengah bagi PR dan juga RT. Okey, Q ni titik tengah. QRS ialah sukuan bulatan berpusat di R. Okey, jadi ini pusat dia, ini jejari. Kalau sini 7, sini juga 7. Ini tengah-tengah, so sini juga 7. So panjang U sampai T adalah 14. 7 tambah 7. Apa soalan tanya? Hitung perimeter dalam cm bagi kawasan berlorek. Perimeter nak cari ialah ukur keliling. Mana ukur keliling dia? Okay, kita highlight sikit. Besar ke kecil ni? Kita kecilkan sikit. Kita tambah yang ni. Kita dah tahu 14. Sini sampai sini kita pun dah tahu. Iaitu 7. Sini sampai sini pun dah tahu 14. Sini sampai sini pun dah tahu. Yang belum tahu yang ni. Kejap. Kita warnakan warna lain. Yang belum tahu. Yang ni yang belum tahu. Q sampai S. So kita carilah. QS tu macam mana? Dekat sini 90 darjah. Jadi 90 per 360 darab dengan, kalau nak mencari panjang lengkuk, 2 pi J. Okay, so 90 per 360 darab dengan 2 darab pi 22 per 7 darab dengan J, dia jejarinya ialah 7. So, kita pun masukkan, kita tekan je kalkulator. 90 per 360 darab dengan 2 darab 22 per 7 darab dengan 7 akan dapat 11. So, panjang ini ialah 11. Jadi, apa nak buat? Tambah semuanya. 14, 14, 7, 11, 7. Kita tambah 14, 14, 7, 11, tambah dengan 7. Akan dapat 53. Ada tak jawapan 53? Ya, ada. A dah nampak dekat atas ni. So, jawapannya ialah A. Nombor 8, jawapannya A. Nombor 9. Dalam rajah 4, PQR ialah garis lurus dan QRST ialah sebuah sisi 4. Cari nilai X. Mana X? Okey, dekat sini ada 5X. So, apa hubungan dia ni dekat luar dengan dalam? Ini ialah kita namakan sisi 4 kitaran. Kenapa sisi 4 kitaran?
Sebab ada sisi 4 sisi dan semuanya kena pada bulatan. 1, 2, 3, 4. Okey, yang dekat luar sama je yang dekat dalam bertentangan dengannya. Saya ulang balik, ni luar. Dia masuk dalam, bertentangan dengan dia. Sama. Maksudnya 5x tu sama dengan 105. So, x adalah 105 bahagi dengan 5. 105 bahagi sahaja dengan 5 akan dapat 21. So, nilai x adalah 21. Ada? Ada. So, jawapan kita ialah B. Okey, nombor 10. Darjah 5 EF ialah garis lurus. Antara titik A, B, C dan D yang menekan imej bagi titik R di bawah pantulan pada garis EF. Mana R? Okey, dekat sini R. Dia pun pantulkan dia 1, 2, setengah. Setengah, 1, 2. Jawapan kita ialah D. Nombor 10, D. Nombor 11. Koordinat bagi satu objek ialah 4, 2. Nyatakan koordinat imej bagi objek tersebut di bawah putaran 90 darjah mengikut arah jam pada titik 00. Koordinat satu objek ialah 4, 2. Kalau rasa-rasa tak boleh nak berimajinasikan dia ni, kita boleh tumpang je. Awak tengok, cari. Mana soalan ada satah kartes. Apa nak buat? Kita tumpang. Objek 4, 2. Kita rekalah kat sini. Saya reka ya. Okey, so sini kita pun buatlah kita punya apa? Panggil paksi. Tak ada masalah, tak ada orang marah pun. Dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu je. Lepas tu dia kata 4, 2. Objek asal ialah 4, 2. Lepas tu, dia punya pusat dekat 00 kan. Dia kata pusat dia 00. Putaran 90 darjah mengikut arah jam. Apa nak buat? Daripada objek ke pusat buat huruf L. Sampai pusat buat jam. Jam sekarang menunjukkan pukul 3. Kalau ikut arah jam, dia akan pergi pukul ni lah ke bawah. Pukul 6. So, berapa kotak dia pergi? Kita akan tengok macam ni 1, 2, 3, 4, 2. So, kita akan pergi 4 kotak dan 2 kotak. Maksudnya dekat bawah ni dia akan pergi 4 kotak dan 2 kotak. 4 kotak dekat sini jadi negatif 4. 2 kotak jadi 2. Jadi koordinat dia apa? 2, negatif 4. Ya. Kan? 2, negatif 4. So, jawapan kita ialah C. Very easy. Jangan risau. Kalau soalan ni dia kedekut tak nak bagi satah kartes, awak tumpang je mana-mana yang ada. Kan? Senang. Nombor 12. Panjang sebenar sebuah jambatan ialah 8 km dan panjangnya pada sebuah peta ialah 2 cm. Cari skala yang digunakan. So, langkah pertama, tukar dulu kilometer ni kepada sentimeter. Kilometer tukar kepada meter. Lepas tu tukar kepada sentimeter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 kilometer nak tukar kepada sentimeter, kira berapa kosongnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 8 kilometer ni sama dengan 800,000 cm. Kemudian dalam skala 2, maknanya 2 nisbah dengan 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 kosong dia. Tengok jawapan dia semua 1. So, kita bahagilah dengan 2. Bahagi dengan 2. Ini pun bahagi dengan 2. 2 bagi 2 dapat 1. Nisbah dengan 4. 5 kosong dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A. 12. A. Nombor 13.
Antara kelebihan menggunakan kad kredit. Pengguna mempunyai lebihan wang tunai. Kelebihan dia Pengguna boleh berbelanja di luar kemampuan. Oh, ni nampak sangat jahat dia. Salah. Pengguna boleh membuat bayaran di mana-mana kaunter pembayaran. Bukan mana-mana kedai makcik nasi lemak tepi jalan tu tak ada. Tu tak boleh, bukan kelebihan dia. Pengguna dapat menikmati ganjaran dalam bentuk rebate tunai atau penebusan mata. Menikmati ganjaran dalam bentuk rebate tunai. Kita tak ada rebate tunai Dia tak ada kad kredit, dia tak akan keluar rebate tunai. Penebusan mata tu betul. So salah. So jawapan kita yang lebih tepat ialah pengguna mempunyai lebihan wang tunai. Pun tak sesuai juga sebenarnya. Pengguna mempunyai, saya baca balik. Pengguna mempunyai lebihan wang tunai. Tak ada kaitan. Okay? Jadi, rebate tunai Rebate tunai. Inilah boleh lah. So, jawapan kita paling senang D lah 13D. Nombor 14. Sebuah cermin hiasan berbentuk heptagon sekata. Heptagon ni berapa dia punya sisinya? Hexagon, hex, 6. Heptagon, 7. Ada 7 kita ingat balik. Kalau pentagon ni 5. Kalau hexagon ada 6. Heptagon ada 7. Oktagon ada 8. Nonagon ialah 9. Dekagon ialah 10. Sambil-sambil tu buat ulang kaji. Digantung di ruang Encik Lim jika panjang setiap sisi ialah 8x tambah 5y. Hitung perimeter cermin tersebut. Perimeter tu apa? Panjang keliling. Satu sisi yang ni. Sebenarnya dia nak tahu dia nak uji awak tahu tak heptagon tu berapa sebenarnya sisi dia. Darab saja dengan 7. Dua-dua nombor ni darab 7. 8 darab dengan 7 dapat 56. 7 darab dengan 5 dapat 35. B jawapannya. Seterusnya, nombor 15. Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang cukai? Ni silibus baru untuk KSSM lah. So, jawapan kita ialah manakah yang benar? Cukai jalan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya memiliki kenderaan seperti motosikal dan kereta. Betul. Cukai jalan dibayar kepada siapa? Kepada JPJ. Cukai pintu ialah cukai yang dikenakan terhadap semua pemegang atau harta tanah seperti rumah kediaman, bangunan komersial dan tanah kosong. Betul, cukai pintu. Cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pendapatan yang diperoleh oleh seorang individu yang bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Betul. Cukai pendapatan bayar dekat siapa? LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Yang keempat, cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pembekal perkhidmatan seperti perkhidmatan hotel, telekomunikasi, insurans dan sebagainya. Betul ke salah? Dia jahat dekat sini je terhadap pembekal. Siapa yang kena cukai ni? Bukan pembekal. Pengguna, kita yang gunakan servis hotel, telekomunikasi, insurans ni kita yang kena. So, terhadap pengguna. Ni salah. Cukai perkhidmatan dan jualan ni, siapa yang kutip dia? Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Tapi terhadap pengguna, bukan pembekal. So, jawapan yang betul ialah 1, 2 dan 3. Ya, betul ada. Soalan 16. X tambah Y kuasa 2 tolak X tolak Y tolak X tolak 2Y. Okey, apa nak buat? Kita kembangkan terlebih dahulu. So, X tambah Y darab dengan X tambah Y. Tolak dengan X tolak Y. Lepas tu X tolak 2Y. Kembangkan X darab X dapat X kuasa 2. X darab Y tambah XY. Y darab X tambah XY. Y darab Y tambah Y kuasa 2. Tolak. Okey, buat dalam kurungan yang lain. X darab X, X kuasa 2. X darab negatif 2Y, negatif 2XY.
Negatif Y darab X, negatif XY. Negatif Y darab negatif Y kuasa 2. Negatif Y, so tambah 2Y kuasa 2. So, selesaikan X kuasa 2. Ni jadi tambah 2XY. Tambah dengan Y kuasa 2. Tolak dengan X kuasa 2. Negatif 2 tolak 2X. So, jadi negatif 3XY. Tambah dengan 2Y kuasa 2. Penting dawat dalam kurungan supaya awak tak salah. Kita buat satu persatu. Nak laju pergi mana? X kuasa 2. Sini kita salin dahulu yang dah ada kat depan ni. Kita buka kurungan dulu. Tolak X kuasa 2. Tolak-tolak jadi tambah 3XY. Tolak 2Y kuasa 2. Okey. X kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2. Habis. 2XY tambah 3XY jadi 5XY. Y kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2 jadi tolak Y kuasa 2. Tengok pada pilihan jawapan, dia faktorkan Y. Faktorkan je lah Y ni. So, jadi 5X tolak dengan Y. Y dekat luar. Lepas tu 5X tolak dengan Y. So, jawapan kita ialah D. 16D. 17. Ungkapkan X tambah Y kuasa 2 per dengan 2Y tolak X darab dengan sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Apa nak buat? Yang kita ni kita boleh kembangkan. So, X tambah Y darab dengan X tambah Y. Sebab dia kuasa 2. Per dengan 2Y tolak X. Darab. Ini kita boleh faktorkan. Faktorkan apa? 3. Kurungan 6 bahagi dengan 3 dapat 2. Y. Tolak dengan X. Bahagi dengan ni. Bila X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, kita faktorkan jadi X tolak Y. X tambah Y. Next, apa nak buat? Tak payah kembang-kembang. Tengok jawapan pun kuncup-kuncup. Apa nak buat? Kita potong mana yang boleh dipotong. 2Y tolak X. 2Y tolak X. Lepas tu kita ada X tambah Y. X tambah Y. So, apa jawapan yang tinggal? Dekat sebelah kiri ini, tinggal X tambah Y. Dekat sebelah kanan, tinggal 3 per dengan X tolak Y. Apa nak buat? Kita gabungkanlah sekali. Ini atas, ini atas. So, 3 X tambah Y per dengan X tolak Y. Ni. So, nombor 17 jawapan kita ialah C. 18. Diberi bahawa 3 tambah Y per dengan 2Y sama dengan 5. Cari nilai Y. Kalau macam ni, ada dua kaedah. Boleh guna terus guna kalkulator ataupun kita nak buat. Okay, saya ajar macam mana nak buat dululah. Ini bawah, kita naikkan atas. Jadi, darab. So, 3 tambah Y sama dengan 5 darab 2Y ialah 10Y. Y ni kita bawakan ke sebelah kiri ataupun ni bawa kanan pun boleh. Y tolak 10Y sama dengan 3 bawa sini jadi negatif 3. Negatif 9Y sama dengan negatif 3. Y sama dengan negatif 3 bahagi negatif 9. So, dapatlah 1 per 3. Y sama dengan 1 per 3. Jawapan kita ialah C. Saya kata boleh guna kalkulator kan? Macam mana? Macam ni. Atas tu, tapi syarat kena tahu buat kurungan-kurungan. Lebih daripada 1, ada tambah, kita buat kurungan. 3 tambah dengan Y. Tutup kurungan. Bahagi dengan 2Y. Sama dengan, tekan sama dengan dekat sini. Sama dengan 5. Lepas tu tekan shift, calculate. Berapa Y? Nampaknya salah. Tak boleh percaya dia kan? Kita cuba lagi sekali. Kenapa dia salah? 3 tambah dengan, 3 tambah dengan Y.
per dengan 2y sama dengan 5. Shift calculate. Saya pun tak tahu kenapa dia salah Maknanya kita tak boleh guna, tak percaya juga kalkulator ni. Muskil saya. Nampaknya tak boleh guna kalkulator lah maknanya kena guna cara biasa lah. Okey, soalan nombor 19. 2x tambah 1 lebih besar dan sama dengan 7 dan 2 lebih kecil. 2y lebih besar dan sama dengan 2 dan lebih kecil dan sama dengan 8 adalah dua ketaksamaan linear serentak di mana x dan y ialah integer. Cari nilai terkecil bagi x bahagi dengan y. Okey, jadi kita carilah dulu nilai dekat sini. Kalau 2x tambah dengan 1 lebih besar dan sama dengan 7, jadi 2x lebih besar dan sama dengan tambah 1 bawa sini jadi tolak 1. Jadi 6. So 2x lebih besar dan sama dengan 6. X lebih besar dan sama dengan 6 bahagi 2. So dapat x tu lebih besar dan sama dengan 3. Manakala kita cari pula nilai y. Dekat sini kita ada nilai 2y 8. 2 ni kita bawa keluar ke kiri dan ke kanan. So 2 bahagi 2 y dan 8 bahagi 2. So dapat 1 y 4. 8 bahagi 2 dapat 4. So nilai y itu adalah lebih besar dan sama dengan 1 dan lebih kecil dan sama dengan 4. Jadi berapakah nilai yang mungkin, nilai yang terkecil bagi x per dengan y? Okey, jadi kita tengok. Kalau x lebih besar dan sama dengan 3, so nombornya apa? 3, 4, 5 dan seterusnya. Manakala nilai y pula, ini nilai x Manakala nilai y pula di antara 1 hingga 4 sahaja. 1, 2, 3 dan 4. Okey, kita nak cari nilai terkecil bagi x bahagi dengan y. X itu contohnya lah kita ambil yang paling kecil ni 3. 3 bahagi dengan, kita mestilah nak yang kecil bahagi dengan 4 lah. Supaya dia akan jadi paling kecil. So 3 bahagi 4 dapat berapa nilainya? 3 bahagi 4 dapat nilainya 0.75. Cuba kalau kita besarkan lagi nombornya. Kalau kita ambil x dia 4. 4 bahagi 4 dapat 1. Nombornya makin besar. Jadi yang paling kecil yang kita ada ialah 3/4. Itu yang paling kecil. Nombor 20. Yang manakah antara berikut yang menghasilkan persamaan kuadratik? Apa itu persamaan kuadratik? Maksudnya yang ada kuasa 2. Macam mana senang nak tengok yang ada kuasa 2? Clue yang pertama mesti adalah 2 kali H tersebut. Ini 1. So, automatik ini bukan jawapannya. Yang kedua, H dan H tu mestilah operasi dia darab. Ini kalau kita pindah-pindah hanya tambah dan tolak. Pun salah. Yang ni, kita darabkan H darab H. Dapat H kuasa 2. So, inilah jawapan dia. Sebab yang ni, kalau kita pindahkan dekat sini, dia akan jadi tambah tolak sahajalah nanti. Ni jadi H tambah 2 sama dengan 2 darab 2H jadi 4H. Tambah tolak sahaja. So, jawapan kita ialah C yang mempunyai kuadratik. Okey, so tamat part 1. Nanti tengok pula part kedua daripada nombor 21 hingga 40. Terima kasih.